kita kena menguasai, kita nak skor A, kita kena menguasai 2 tema kan. Tajuk berubah. Yang suka, tapi bagi saya tidak menimbul masalah. Yang kedua ialah kuasai konsep tajuk tu. Kuasai konsep tajuk, setiap tajuk, setiap subtajuk, setiap bab perlu kuasai konsep. Konsep tajuk seperti Cikgu tak nampak tu. Slide cikgu cikgu tu tak share nampak. cikgu. Nampak cikgu? Dengan muka cikgu sendiri Firuz. tak nampak. Muka cikgu Firuz dengan Okey, screen share tak cikgu. nampak. Kalau cikgu boleh katakan. Okey, tak apa. Okey, jap. Internet okey ni. Kejap dah. Saya tukar jap. Saya tukar link internet mentah dah. Kejap dah. Kejap dalam masa 2 minit sekejap dah. Tunggu sekejap. Tak apa tu. Semua beres belaka tu. InsyaAllah. Okay. Bukan malam ni nak sila. Last slow. Okay, so harap bersabar. Ni mungkin musim banjir ni adalah sakut kat mana-mana tu. Jadi rasanya semua daripada Kelantan lah ni. Adakah daripada luar Kelantan? Ada Kelantan belakang. Ha? Daripada Kelantan belakang ni tu. Kelantan belakang lah ni. Ya, molek. Tak gerak. Molek gerak. Fakrul daripada sekolah mana ni Fakrul? Dari Kelantan. Muhammad Fakrul ni daripada sekolah mana ni? Kutai. Muhammad SMK Kutai. SK? Kutai. Tak clear. SMK Kutai. SMK Kutai. Kutai Tupak. Cengah. Cengah. Saya dulu duduk di SBJ Pasir Pekan. Okey, tak apa nanti Okey cikgu Lee, masih lagi. Suara sangkut-sangkut. Belum. Tak ada. Belum lagi. Ada hai. Okey cikgu Lee, sila. Okey, jadi pada anak sekalian saya nak bantu pun tak boleh sebab saya dah lama dah tinggal subjek sejarah sekolah menengah ni. Tapi kalau ikut sejarah saya dulu, subjek sejarah ni walaupun saya tak berapa minat tapi saya boleh skor. Cikgu cuba cikgu live tu masuk semula. Okey, cikgu Firuz. Okey, sekarang ni sekarang ni boleh nampak ni? Muka cikgu Firuz. Suara cikgu Lee okey. Skrin belum ada cikgu. Muka cikgu pun tak nampak. Skrin ada tak sekarang? Tak ada. Skrin tak ada cikgu Lee. Ada ego tak ada. Skrin tak ada. Ada. Kejap. Okey. Skrin tak cikgu Lee. Skrin tak. Ya. Okey. Masih tak nampak lagi ke? Ada. Tak nampak cikgu. Ada. Nampak. Okey, tak apa. Saya stop dulu. Belum cikgu Lee, belum. Yalah. Sabar. Ya. Saya stop dulu, saya buka balik. Sabar je dah. Okey, ada cadangan cikgu Lee live dulu, lepas tu cuba cikgu Lee masuk balik. Tak apalah. Okey, kejap dah. Sekejap. Okay, tak apa. Saya live dulu, lepas tu saya masuk balik. Okey, sekarang ni okey. Suara saya tak okey tak? Sekak. Okey. Dia mari serupuk. Okey. Tak apa, saya stop dulu, lepas tu saya masuk balik dah. InsyaAllah. Okey, cikgu Mi. Okey, cikgu Mi, saya boleh cikgu Lee keluar dulu, kemudian cuba masuk balik. Okey, beres. Okey, boleh. Tak ada masalah. Boleh. Teruskan. Beres. Boleh. Okey, jadi rasanya sambil kita tunggu Cikgu Razali masuk balik, rasanya kita tenang dulu. Sabar-sabar dulu, buat tenang. Okey, bolehlah kot balik-balik buku sejarah dulu. Saya nak mencelah pun saya rasa silibus yang ada sekarang ni tak sama dengan silibus saya dulu. Tapi salah satu teknik yang saya guna, macam mana saya boleh dapat A1. Masa saya dulu subjek
dulu kalau yang the best tu dia ke A1, A1, A2, C3, C4. So saya dulu subjek sejarah ni kan banyak nak kena menghafal. Okay, banyak nak kena baca semua, of course lah nak kena baca kan. So one way is saya belajar melalui soalan. Saya bukan kata rajin belajar, bukan rajin baca. Cumanya saya baca soalan dan saya baca jawapan. Alhamdulillah. Tu teknik saya buat dululah. Sebab saya tak suka nak baca buku sejarah yang tebal-tebal tu. Buku teks sejarah dulu tebal, sangat tebal lah. So salah satu teknik yang saya buat ialah saya beli buku latihan banyak, saya beli buku latihan. And then saya baca soalan, kemudian saya belek muka surat belakang, saya tengok jawapan. Tu salah satu cara yang saya rasa membantu jugalah saya untuk dapat skor sejarah. So dia waktu orang tua kata work smart. Okay, kita nak belajar ni kadang-kadang kita kalau boleh kita nak baca belakang, dan tapi kita tak mampu lah kita baca belakang, kita tak ingat kan. So saya rasa mungkin kadang-kadang kita boleh guna juga cara ni, work smart orang kata work smart, not work hard. So mungkin nak boleh gunalah kan. Diharapkan dapat membantu lah. Tu kira antara kenangan manis saya masa saya SPM dulu. Saya SPM dulu tahun 1997. Okey, Cikgu Lee. Boleh clear tak? Suara Cikgu Lee clear, muka pun nampak jelas. Okey. Jadi kita sambung balik kita sambung balik. Boleh, sila Cikgu Lee. Saya rasa Cikgu Lee boleh share screen. Okey, mula dah. Okey, boleh. Saya share balik. Okey. Cabaran kita malam ni gila. Memang cabaran. Okay. Balik meeting pukul 7.30, kemudian sambung dengan awan ilmu pula. Lalu malam ni dah selalu kita pakai game macam cikgu belaka. Kita belajar macam cikgu malam ni. Macam cikgu, mana macam cikgu? Tak ada COVID. COVID pula. Gambar pula. Rumah tu. Penuh. COVID. Nanti buat jadual lah. Buat jadual. Nama Cikgu Lee. Salah juga. Aduh. Selekeh ke? Selekeh. Okey. Saya share kejap dah. Saya tak boleh besar, tak boleh view lah. Dia jadi tak boleh. Jadi saya terpaksa buat skrin yang kecil je. Tak ada. Okey, cuba dulu Cikgu Lee, cuba. Ya. Okey, tak apa, saya buat skrin yang kecil je. Okey. Sorry lah gangguan. Okey, setakat ni okey, boleh nampak tak? Skrin belum nampak lagi Cikgu Lee. Okey. Tak nampak lagi? Belum. Suara okey, skrin tak ada, tak nampak lagi. Skrin tak nampak? Ya sekat gitu. Lambat sikit tu. Biasa baru malam hari tu okey, tak ada masalah. Okey. Clear tak? Belum? Cikgu Mi? Belum Cikgu Lee. Okey dah. Baru nampak. Rabbi Yasir wala ta'sir kita Saya sambung dah. Saya sambung. Boleh? Sila sambung Cikgu Lee. Sila. Okey. Saya sambung dah. Okey. Boleh fokus sekarang dah tutup mic dan saya nak mungkin saya nak laju sikit ni. Takut tak ada. Okey dah. Sekarang ni kita sambung mula. Diharap awak mencatat dah. Jadi saya tak boleh besar skrin sebab dia gangguan. Saya terpaksa buat skrin kecil. Okey, sekarang ni kriteria untuk capai A+. Awak daripada B nak dapat A lah. Maknanya awak kena kuasai 2 tema tadi 7 tajuk kan. 7 tajuk ni saya beritahu kepada pelajar. 7 tajuk ni 7 soalan yang akan keluar. 7 tajuk ataupun 7 subtema. Bukan tema, subtema ataupun dipanggil tajuk dalam DSKP. Okey. Lepas tu kuasai konsep tajuk sebagaimana saya kata maksud tajuk tadi. Okey. Dan yang berikutnya, untuk menjawab soalan, kita lebih kepada dia sebenarnya yang paling besar sekali apabila kita nak melihat kepada apa yang terdapat dalam buku teks tu kan. Apa yang terdapat dalam buku teks. Sebab buku teks kita kena
walau bagaimanapun kita kena usaha membaca. Walaupun kita katalah lambat lagi besok, kita kena baca sentiasa. Okey, sekarang ni kita kena ambil sekarang ni ialah lebih kepada tahun. Tahun, tokoh, lokasi, apa dan mengapa. Cuma yang awak kena ambil, saya minta tolong ambil apa, mengapa dan bagaimana. 3 atau 1 lagi, apa, mengapa, bagaimana dan kesan. Yang ni merupakan 4 jenis jawapan sejarah. Okay, saya ulang sekali lagi. Apa kan? Apa, mengapa, bagaimana dan kesan. Ini merupakan konstruk soalan sejarah yang sebenarnya. Mungkin pelajar yang pada hari ini mungkin kurang mengetahui kan. Dari segi untuk menjawab struktur dan esei ini. Kombinasi item. Ini kombinasi item ni merupakan kombinasi soalan sejarah sebenarnya. Dari segi kombinasi dia. Okey, dalam kombinasi soalan kita, saya teruskan lagi, iaitu kita lihat. Kalau kita lihat sekarang ni, kita tengok kertas 2, kertas 1 saya tak sempat nak sentuh. Kalau melihat untuk format baru, kertas 2, 4 struktur, wajib jawab, 5 esei, pilih 3 soalan, 100 markah. Jadi cara pengiraan markah, 40 kertas 1 campur 100 kertas 2 jadi 140. Jadi maknanya untuk cara kira markah, maknanya 40 campur 100 bagi 140 darab 100. Okey, itu dari segi peratusan. Okey, saya teruskan lagi. Saya akan beritahu perkara-perkara yang mustahak, perkara-perkara yang penting. Okey dah, perkara-perkara yang penting. Sekarang ni, kalau saya analisis soalan sejarah, soalan yang lepas lah, dalam 2 tahun yang lepas, 2020 dengan SPMU 2021. Macam mana? Untuk SPM 2020 dengan SPMU 2021, sudah menampakkan bahawa untuk sukatan baru KSSM ini lebih kepada soalan menjurus kepada kebat. Jadi sekarang ni pelajar untuk nak skor cemerlang untuk kertas 2, pelajar kena mahir kebat sebenarnya. Pelajar kena mahir kebat. Mengapa? Kerana markah kebat ni lebih besar daripada soalan fakta ataupun soalan yang berkait dengan buku teks. Kalau soalan kebat ialah menjurus kepada mana-mana yang munasabah. Mana-mana yang munasabah maknanya kita boleh jawab mana-mana yang berkaitan atau mana-mana yang munasabah. Jadi sekarang ni pelajar kita yang sekarang ni kaedah yang paling penting ialah dari segi kuasai betul-betul konsep tu dalam buku teks, konsep sejarah tu. Lepas tu anda kena kreatif cara menjawab soalan kebat. Okey, lepas ni saya akan papar untuk kebat saja dah. Okey, sekarang ni kita beritahu cara umum dulu. Okey. Dan saya teruskan lagi. Untuk yang ni, sejarah SPM teroka fakta dan kebat ni. Bagaimana kita nak teroka? Untuk kita nak teroka teknik meroka yang buku teks ni, kan, buku teks kalau kita baca semua memang pening lah. Kita sekarang ni, kita kena fokus kepada beberapa aspek. Kita kena fokus kepada beberapa perkara yang penting yang terdapat dalam buku teks saja. Jangan baca semua. Kita baca semua tak apa. Yang penting untuk baca semua untuk memahami. Saya harap buku teks lah yang menjadi nadi utama kepada pelajar. Jangan menjadi buku rujukan menjadi sumber utama. Kerana Cik Geli, saya tak dengar Cik Geli. Tak dengar pula. Okey. Suara putus pula apa ni? Mi? Okey, boleh dah. Boleh dengar tak sekarang? Dengar. Boleh. Jelas. Boleh. Sikit lah. Okey, saya teruskan. Ni. Okey. Jadi Boleh kita dah. sekarang ni Boleh tutup mic boleh diam. Saya kalau awak buka mic dia ganggu. Jadi sekarang ni cikgu harapkan bagi pelajar SPM lah, pressure 2 bulan lagi ni. Buku teks ni anggap sebagai ibu segala maklumat. Sebab apa? Sebab apa cikgu kata buku teks ni penting untuk tingkatan 4 dan 5? Kerana dalam buku teks lah akan dijadikan soalan, akan dijadikan skema. Jadi sekarang ni 2 kaedah menjawab. Lepas ni cikgu akan ceritakan lebih detail lah. Masa masih ada lagi ni. Jadi semasa awak nak mengulang kaji tu, buku teks, mula-mula sekali, kita kena melihat, contoh yang kita nak baca bab 1 tingkatan 5 lah, kedaulatan negara.
Okey. Bila kita nak baca bab 1 tingkatan 5 kena latar negara, kita kena faham sub tajuk tu 1.1 dalam buku teks tu ialah konsep kedaulatan negara. Kalau kita tak faham konsep, kita tak boleh nak apply kepada hebat. Ini cara nak baca buku teks lah. Tak peringkat yang pertama sebelum nak pergi kepada teknik jawab yang sebenarnya. Okey. Okey, seterusnya cikgu pergi kepada macam ni, slide ni dah. Okey, cikgu pergi kepada slide ni. Sekarang ni, untuk sukatan baru nak jadinya soalan macam mana lah. Macam mana kita nak jadi soalan sejarah ni nak jadi macam mana. Kita melihat kepada DSKP ni dari segi sumber untuk dijadikan item. Lepas tu buku teks ni sebagai sumber maklumat yang utama. Okey, sumber maklumat utama. Kerana daripada buku teks lah yang kita akan boleh jadikan jawapan. Jadi cikgu cadangkan. Kalau pelajar nak buat, lebih baik. Cadangan cikgu macam ni. Bila baca dalam sub tajuk ataupun dalam setiap bab dalam buku teks tingkatan 4 dan 5, pelajar perlu menyenaraikan. Setiap sub tajuk tu senaraikan 5 fakta ya. 5 prasakata cukup. Setiap sub tajuk senaraikan 5 atau 6 prasakata yang boleh dijadikan jawapan. Bila sekarang ni pelajar yang menimbul masalah, kerana pelajar tak ingat. Bukan payah. Tak ingat. Yang pertama pelajar tak ingat, yang kedua dia tak faham soalan. Dua perkara yang paling besar. Dua perkara yang paling besar kalau pelajar dapat menguasai, mengatasi masalah ini, tak mustahil akan ramai. Sekali lagi cikgu ulang, pelajar kata payah, soalan sejarah, bagi saya tak betul. Bukan payah, dia tak ingat. Dia tak faham dah tak ingat. Lepas tu satu lagi, masalah yang kedua, dia faham dan ingat tapi tak faham soalan. Betul? Dia ingat dan faham apa yang dibaca, tetapi apabila menghadapi bila jumpa dengan soalan, dia tak boleh, dia jawab tapi tak dapat markah penuh. Mengapa? Dia tak faham soalan. Dua perkara yang paling besar. Sekarang ni anda kena atasi dua perkara ini. Tak? Okey, dan yang seterusnya. Seterusnya macam ni, aku nak cerita lah yang sebenar ya. Awak kata macam mana soalan akan keluar kan? Okey. 7 tajuk daripada tingkatan 4 dan tingkatan 5, dia akan keluar 7 soalan dan 2 soalan lagi. Dia ada 9 soalan semua kan? Dia ada 9, jadi 2 tu akan ambil daripada mana-mana tajuk yang babnya lebih. Jadi tajuk kita ada 7, soalan dia akan keluar 9. Jadi apabila tajuk ada 7, soalan akan keluar 9. Jadi soalan yang ke-8 dan soalan yang ke-9 sama ada struktur atau esei akan ambil daripada mana-mana tajuk yang mempunyai bab lebih dan bab tu panjang. Okey. Dan seterusnya. Kita lihat lagi. Okey, tajuk. Kita pergi kepada tajuk dah pelajar. Okey, kita pergi kepada tajuk. Diharap awak boleh clear dan boleh dengar apa yang saya sampaikan ini. Okey, jadi sekali lagi saya beritahu bahawa tajuk tingkatan 4. Tema dan tajuk. Jadi sekarang ni, jangan awak tak boleh spot. Awak tak boleh jangka. Awak nak ambil bab mana, nak baca bab mana, itu menimbul masalah. Sekarang ini, langkah yang paling selamat ialah contohnya dalam tajuk 9 nasionalisme di Malaysia, kena baca belakang dalam warisan negara bangsa, nasionalisme di negara kita. Kena baca belakang tu. Dalam 3 bab tu, tajuk 9 3 bab kena baca belakang. Mungkin ada 1 atau 2 soalan di situ struktur ataupun esei. Kalau kita sekat bab,
memang masalah yang paling besar. Kita sekarang ni, kalau nak ambil tajuk 11 Merdeka tu, kita jangan baca satu bab, dua bab saja dalam tajuk 11. Kita bila kita sekarang ni tajuk 11 tu dia ada bab 7, bab 8, bab 9, bab 10, ada 4 bab. Jadi dalam bab-bab ni nak baca belaka, jangan awak pilih bab 7 mungkin tubik bab 10. Kalau baca bab 9 mungkin tubik bab 8. Itu masalah. Jadi saya ni cikgu nak cerita kepada anda. Anda perlu baca setiap tajuk tu kena ambil belaka bab. Dia tu. Okey dah. Jadi jangan pilih-pilih. Kalau pilih-pilih sekarang ni menimbulkan masalah kepada pelajar sebenarnya. Okey. Kalau tengok tajuk tingkatan 5 lah. Tengok tajuk tingkatan 5. Tak, tajuk tingkatan 5. Cikgu harap awak boleh pilih tajuk 13 dan 14 kerana tajuk itu sedikit. Tajuk 13 ada 2 bab, bab 5, bab 6. Tajuk 14 ada bab 7 dan bab. Confirm 2 soalan sama ada struktur ataupun esei. Confirm 2 soalan sama ada struktur atau esei. Jadi maknanya setiap tajuk soalan. Tapi sama ada contohnya tajuk 13 sama ada dia keluar bab 5. Tajuk yang sedikit kita lihat contoh soalan. Kita 1 ke 3 ke 4 ke 10 ke 2. Tajuk mudah. BAM bagaimana apa waktu K tulisan. Ini jawapan sejarah ada 4 ya. Saya ulang sekali lagi. Catat kira. Jawapan sejarah ada 4. Apa yang kita baca, kita perlu tahu 4 perkara. Dalam peristiwa. Dalam satu-satu tajuk sama ada bukan peristiwa ataupun peristiwa, kita kena baca 4 perkara. Okey, awak boleh catat. Yang pertama apa? Yang kedua mengapa? Sebab. Yang ketiga bagaimana? Langkah. Yang keempat ialah kesan. Tak, kesan. Key. Okey, kesan dia lebih kepada kebat sebenarnya. Kalau jawapan kesan lebih kepada kebat. Okey. Setakat ni boleh ikut pelajar boleh jawab seorang? Okey tak? Boleh? Boleh tak? Okey. Okey. Suara saya okey dia? Boleh? Okey. Okey. Boleh. Tak sikit boleh dah tu. Beres. Hilang. Boleh. Kok hilang cikgunya? Ngefang mu kan cikgu. Boleh dah. Mana lagi dah tu. Apa cikgu tu ambil kau? Mana cikgu? Cikgunya. Cikgu kok hilang. Tombak. Apa cikgu lagi tu? Relax dah lah jangan buat kalu. Okey, mohon tenang mohon tenang. Tak ada pedas gitu. Dia ada pedas mana lah Pak? Masuk tu. Okey, so tadi Cikgu Lee dah share tadi, dah ada bercerita tadi sikit. So harapnya jelas lah. Faham ke tak ni Cikgu Lee siapa tadi? Jelas. Faham ke tak? Faham. Cikgu. Faham cikgu. Jadi masih belum berapa juga kan? Okey. So masing-masing semua orang, saya rasa semua orang yang ada di keliling awak pun mendoakan awak dapat Macam mana lah cikgu doa-doa nanti. Doa semua. Hak tingkatan 5 ni cikgu. Kita minta boleh cari tujuan cikgu. Cikgu Lee terkeluar sekejap ni. Nanti saya cuba kontak Cikgu Lee dulu.
Doa cikgu ni makbul juga. Doa cikgu ni Ya, doa sama. Amin. Oh, insyaAllah. Yang penting kita kena usaha lah. Kalau kita doa saja tak usaha pun baik juga kan. Betul cikgu. Yolah tu. Betul. Kita setuju. Setuju. Baik. Aduh. Habis Google Map pani. Suwi. Ada. Anjat. Pak Haji weh. Nurul. Pak Haji pani ya. Official. Nawe. Jangan. Pak Haji Pani lah tu. Alisa. Mana sekarang? Tak masuk biasa Pak Haji. Beban. Gananglah sejarah tukar di kelas PUBG pula ni. Kita ni nak Cikgu boleh ni. Sebenarnya. Kita main petang-petang. Main lama. Cuduk dia kak. marah tu. Ada orang marah tu. Dia. So tak Ya, orangnya. Kalau mana ni? tadi Ya, kalau Kalau bacok. Saya Melaka. Ya, jauh dari Melaka. Masih. jauh. Siapa ya tu best ni? Nak cikgu habis tu bi. ada pak Tobik belaka tu. Tak kita. Duit laka. Pak Haji. Tobik yo tak tahu. Dia masuk BM. Bagi ID. Terus. Okey, okey boleh dengar tak? Boleh? Boleh. Dengar. Boleh. Dengar. Boleh. mungkin program awal ini diusahakan oleh Fakat Dulu Dah. Ada. Saya dengar. Setiap malam kita akan ada Ya, tutup mic. Tutup mic. Tutup mic. Okey. Sekejap dah. Okey, boleh nampak sekarang? Tak boleh. Semua ikut boleh. Boleh. Tak boleh. Boleh. Variasi kebab kan? Nampak dah. Dah. Okey, Bukan cikgu nge-fry. Bukan cikgu yang sendah. Ui. Baik. boleh tutup ni takut ganggu. Okey, sekarang ni anak-anak catatlah apa yang saya beritahu. Minta tolong catat . Okey, sekarang ni kita pergi kepada variasi kebab. Okey, sekarang ni kalau kita lihat kebab sekarang ni saya beritahu tadi. Kebab sekarang sejarah SPM bagi pelajar anak A atau pelajar anak ready. Ini merupakan satu Cikgu kacak arak tu. Lain cikgu slow tu. Tu apa nak dengar ni cikgu? Tak apa dengar. Dah sekat tu. Maaf cikgu. Sabar. Cikgu tengah buat lain je. Relax. Kejap. Kejap dah. Nurul tu nak kacak gapo tu Nurul tu. Okey. Boleh dengar sekarang? Boleh. Boleh. Dengar. Dengar ego. Boleh. Dengar.
Okey. Okey, boleh Bola boleh lu. boleh nampak tak apa yang saya paparkan eh? Tak boleh ego tak nampak. Apa ego? Kenapa ego? Apa? Apa ego? Bola ego. Boleh nampak apa yang saya papar? Boleh nampak tak? Bola. Tak boleh, tak ada. Kenapa Tak ego? ada Tak ego. boleh. Tak ada. Kenapa? Tak Kenapa? ada lagi ego. Boleh. Kenapa? Kenapa? Aduh. Apa masa sih dah Jap. Jap saya share mula dah. Okey, kejap. Saya anak. Kejap, sabar. Paklah cikgu. Sabar. Kejap. Assalamualaikum. Okey, sabar. Lagi nak tidur. Minta maaf cikgu-cikgu yang ada dalam ni dah. Nurul nak ayat siapa Nurul? Cik bola lu. Memang masalah ni. Saya biasa hari berlaku macam ni. Nak tengok bola apa ayat kau je. Ya dah. Cikgu saya sekolah. Okey, malam ni buat betul. Malam ni ya dah. Dosa dah tu. Cepatlah cikgu. Okey, ya. Boleh dah tak? Boleh dengan suara cikgu. Dengar tau. Skrin je tak nampak. Okey. Ada. Jangan perih. Jap. Tak sedia ke pula? Boleh. Okey. Oh, perih. Gila cikgu. Cikgu Zubik pulak tu. Mana cikgu ni? Allah. Banyak. Cikgu tengok bola. Ada dah habis. Abang. Dalam ni nak baloh. Okey, mohon sabar. Okey, guys. Sabar. Guys, okey. Kriik kau. Kriik kau belakang tu. Kriik kau belakang tu. Dia. Lepas kita jumpa lagi. Sabar. Oh. Kau diem. Mana ni gue nak bantai ni? Bola Tunggu tu. Bola yelah. Bola. Okey. Adalah Okey, mohon mute dia. Tolong mute. Okey guys. Saya minta kerjasama semua murid, semua pelajar untuk mute dulu. Relax dulu, tenang. Ni mungkin boleh ambil masa untuk rehat dulu. Okay, so sila hormatlah, orang lain pun ada juga sini. Okay, ni cabaran bila kita buat kelas online gini. So mohon bertenang. Bolehlah nak pergi minum air dulu sekejap. Sambil-sambil mata nak tengok bola ke. Berapa dah skor dah ni? Siapa aku berapa ni aku? 2-0. Kita sehingga pukul 10. 2-0. 2-0. Siapa aku berapa? 2-0. Ni. Okey, so sementara kita Siapa tunggu aku Ibu berapa? Razali masuk tu, pergilah tengok bola sehingga pukul 10. Buat bertenang Beres gu. Malam ni kita tidur lewat belakang. Kita Ni nak bola belajar. kah? Oh, bola. Lalu belajar dulu. Bola.
Okey, Cik Guli boleh unmute mic Cik Guli? Boleh dengar tak? Boleh? Boleh? Okey, boleh Cik Guli. Okey. Boleh ke? Boleh. Teruskan ya Gu. Apa saya share balik Okey, beres. Okey. Okey, boleh nampak tak ni? Boleh nampak tak? Tak boleh, Gu. Ada je. Belum lagi. Tak boleh, cikgu dengar suara je. Saya tahu merupakan lubuk markah dia. Okey. Boleh? Tak nampak lagi ya? Tak, Dok. Gu. Tak. Jangan cikgu kecek bunyi gitar. Oh benar. Nak. Ada lain kau duk cikgu tu? Tak tahu lah tu. Sabar je lah. Guna wifi dulu aku dulu. Kita dulu ambil alih dulu boleh tak? Okey Cik Guli boleh. Okey. Apa? Itulah. Sengaja. Okey, so anak-anak sekalian, nampak dekat chat ni pun macam ada percakapan yang kurang sopan sikit. Jadi mohon hormat. Okey, mohon hormat. Kita jaga adab belajar sebab adab tu akan mendahului. Adab tu dia akan the best sekali antara orang yang berilmu dan orang yang beradab. Kejap, Cikgu Mi ambil alih dulu. Okey, Cikgu boleh. Tak apa. Boleh. Okey, sila Cikgu Lee. Suara okey. Suara okey. Suara Cikgu Lee okey. Suara okey. Okey. Boleh saya teruskan? Okey. Slide apa? Slide belum? Saya rasa okey Cikgu Lee, boleh teruskan. Sebab anak-anak dalam ni semua slide apa saya ni? nak belajar. Slide belum lagi. Slide belum lagi. Tak nampak lagi Cikgu Lee. Oh, slide belum nampak. Tak nampak. Slide nampak tak? Slide belum lagi. Okey. Saya akan share semula pula dah. Okey, kejap. Okey, kejap. Aduh. Memang sedikit problem lah malam ni. Ya. Okey, kejap. Okey. Ni. Okey. Okey, ya. Sekejap dah. Kita share balik. Apa Cikgu Lee take apa? Okey. Okey, suara saya clear Mi, Cikgu Mi. Cikgu Mi. Suara clear. Dah. Okey, sambil-sambil tu mana lagi yang belum isi link kehadiran, so boleh isi dulu link kehadiran. Okey, malam esok kita ada lagi malam esok. Tapi dengan subjek yang berlainan lah. Jadi diharapkan
boleh lagi join esok dengan subjek lain. Cikgu pun cikgu yang berlainan. Sabar tu sebahagian daripada iman ada ni Hasnawi Fauzi kata ni. Betul lah, kita nak belajar, nak berjaya, memang kena sabar. Esok subjek ke apa? Okay, sekejap nanti saya check jadual Cikgu, Ya saya. boleh mula ada nanti kelas sejarah sebab ni ketok berapa full. Ya, memang akan ulang balik. Kita subjek ni kita akan ada Boleh beberapa balik. siri. Boleh balik. Ya, insya-Allah. Soalan itu mudah ingat. Gitu. Ya, betul. Betul. Ni kita suka ni. Bunyi ke apa tu? Tutup mic. Bahaya. Itu mic lah. Itu mic. Muhammad tutup mic. Saya mengapa malam-malam? Pelik-pelik tu. Saya mengisap apa malam-malam ni